Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhanisha binti Muhammad Fauzi, nombor Mesri A187307. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membuat ringkasan tentang kefahaman saya berdasarkan tajuk putaran perkembangan pemikiran sesat. Putaran perkembangan pemikiran sesat ini terdapat 8 jenis. Pertamanya, ia bermula dengan materialism, kemudian membawa kepada secularism, liberalism, rationalism, humanism, human right, pluralism dan akhirnya membawa kepada demokrasi. Putaran perkembangan pemikiran sesat ini bermula dengan materialism, di mana materialism ini mereka mementingkan aspek kebendaan dan juga material ataupun apa yang mereka lihat, dan mereka ini menolak aspek ketuhanan dan juga kerohanian. Seterusnya, daripada materialism ini akan membawa kepada secularism, di mana secularism ini mereka bersifat mengenepikan agama, meminggirkan agama, serta mereka ni tidak mempedulikan agama dan boleh membawa kepada tahap dan sehingga boleh membawa kepada tahap memerangi agama. Orang yang sekularisme ini mereka ni membebaskan diri mereka daripada sebarang ikatan agama, kerana keinginan mereka ini lebih kepada nak merealisasikan hak individu. Apabila mereka ni mementingkan hak individu melebihi hak yang lain, maka mereka akan guna akal fikiran mereka. Iaitu dikenali sebagai rationalism, di mana rationalism ini mereka hanya memikirkan benda-benda ataupun perkara yang logik sahaja dan mereka ni tak fikir tentang agama. Apabila rationalism ini ia hanya berfikir tentang perkara-perkara yang logik dan juga mereka ini tidak lagi memikirkan pasal agama, ia akhirnya akan membawa kepada humanism, di mana humanism ini hanya berkait dengan manusia dan menolak ketuhanan. Humanism ini mereka menganggap bahawa kemanusiaan itu aspek kemanusiaan sahaja yang akan menentukan sama ada perkara itu betul ataupun perkara itu salah. Bagi merealisasikan hak dan juga keinginan dan juga kehendak mereka akan memperjuangkan hak tersebut atas nama human right ataupun hak asasi, di mana mereka menggunakan hak asasi ini sebagai salah satu landasan untuk mereka memperjuangkan keinginan dan juga kehendak mereka. Walaupun keinginan kehendak mereka ini bukan satu keperluan ataupun hak yang betul-betul ataupun hak yang benar-benar perlu dipenuhi, mereka tetap akan memperjuangkan atas human right ataupun dikenali sebagai hak asasi manusia. Kesemua mereka ini menolak pemikiran yang berlandaskan agama dan mereka ini hanya menerima pemikiran yang berasaskan logik. Sebagai contoh kita dapat lihat kan, contoh nak elakkan gangguan seksual, kita adakan peraturan buat kereta api khas hanya untuk wanita sahaja. Sebab apa? Sebab dengan tujuan untuk elak gangguan seksual. Sekiranya kita bagi tahu sebab perkara tu haram, gangguan seksual tu haram, ataupun kita bagi tahu sebab benda tu yang dilarang oleh agama, benda tu perkara tersebut tidak akan sesekali dapat diterima oleh mereka, kerana mereka ini hanya akan menerima pemikiran yang berasaskan logik dan bukan berasaskan agama. Jadinya daripada itu ia akan membawa kepada pluralism, di mana pluralism ini konsepnya adalah tidak ada yang betul dan juga tidak ada yang salah. Jadi apabila tidak ada yang betul ataupun tidak ada yang salah, maka ia akan membawa kepada pemikiran yang paling tertinggi, iaitu demokrasi. Demokrasi ini akan menggunakan suara majoriti, di mana apabila sesuatu pemikiran itu menerima suara majoriti yang tinggi, maka pemikiran tersebut akan dapat diterima. Namun walaupun pemikiran tersebut benar namun tidak mendapat suara majoriti, maka pemikiran itu dianggap salah dan mereka tidak
akan menerima pemikiran tersebut, kerana sistem demokrasi akan berdasarkan suara majoriti, barulah ia dianggap pemikiran yang dapat diterima dan pemikiran itu benar. Kenapa wujudnya pluralisme dalam putaran pemikiran sesat ini? Kerana tidak ada wahyu. Mereka tidak percayakan kepada wahyu, jadinya ia akan membawa kepada demokrasi, di mana ia akan menggunakan suara majoriti. Setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.